Hari ini kita berkuliah membodoh. Kuliah nombor 2 ini kita membincangkan tentang tingkat kebajikan. Kalau kita cakap dalam masalah ekonomi atau kita cakap ekonomi matlamatnya ialah tentang kita bincangkan tentang tingkat pendapatan, tingkat kebajikan, tingkat kebajikan individu, masyarakat dan juga negara. Contoh yang paling mudah sekali ialah apabila kita bercakap tentang kehidupan kita, kita akan merujuk tentang apakah tingkat kebajikan kita, apakah keselesaan hidup kita, bagaimana kita menikmati keadaan hidup kita itu. Contoh yang paling mudah saya nak ambil dari segi tingkat pendapatan dan kemudian tingkat kebajikan. Kita ambil contoh pertama, orang yang menganggur, yang tidak bekerja. Bagaimana keadaan dia? Dia tidak mempunyai pendapatan, bukan? Kerana tingkat pendapatan itu berkait rapat dengan pendapatan. Okey, kalau pendapatannya kosong, bagaimana kehidupan kita, orang itu sebagai individu? Dia nak hidup pun susah, bukan? Nak makan tak ada duit. Nak pakai baju pun tak, nak beli baju pun tak ada duit. Pengamalnya dia hidup bergantung pada orang lain, bukan? Sebab itu kita dapati bahawa keadaan orang yang miskin itu atau orang yang punya pendapatan yang rendah, hidupnya susah. Jadi kalau kita katakan itu, tingkat pendapatannya kita boleh bagi indeks dia 1. Kemudian kita kumpulan yang kedua, mereka yang belajar, lepas SPM, dapat kerja, dapat pendapatan 1,200 atau 1,000 lah. Pendapatan dia 1,000. Bagaimana keadaan hidup dia? Hidup dia lebih selesa banding dengan orang yang tidak ada duit. Dia boleh beli makan, dia boleh beli pakaian, mungkin dia boleh beli motosikal. Jadi keadaan kehidupannya atau kesejahteraan hidupnya akan lebih baik banding dengan orang yang tidak ada pendapatan. Kita bahagian nombor 2 tahap ni. Kerana bagi mereka yang berjaya dalam hidup dia, seperti mereka yang punya ijazah yang dan atau kemahiran, pendapatannya sebulan 5,000. Bagaimana keadaan hidup dia berbanding dengan orang yang dapat RM1,000 atau yang tidak dapat pendapatan? Mestilah orang yang mendapatkan RM5,000 ini akan lebih selesa. Dia dapat makan apa yang dia nak, dia dapat beli baju, dia dapat beli rumah. Mungkin rumahnya rumah teres 2 tingkat. Dan mungkin dia boleh beli kereta kancil atau kereta Myvi yang harganya RM40,000. Bayar installment 1 bulan, maka dia dapat bayar installment dia. Maka keadaan hidup orang itu macam mana keadaannya? Keadaannya akan lebih baik, bukan? Lebih baik banding dengan kumpulan yang menyertakan 1,000. Jauh lebih baik daripada orang yang
mempunyai pendapatan kosong. Jadi saya letakkan 3 sini. Kemudian yang keempat, orang yang berjaya, pendapatan 10,000 sebulan. Ini orang yang betul senang lah. Kita pandang aja tengok orang tu, kita tahu dia tu hidup lebih senang. Kenapa? Di samping dia dapat makan apa yang dia nak, dia dapat beli pakaian yang lebih cantik, dia boleh beli kereta yang jauh lebih baik. Mungkin dia boleh beli Honda atau boleh beli kereta Mercedes. Dan rumah dia pun lebih baik. Mungkin banglo, rumah besar. Anak dia pun hidup senang, kata orang. Keadaan orang itu jauh lebih senang. Kita letakkannya dan nombor 4. Berarti semakin tinggi tingkat pendapatan saudara-saudari, atau semakin tinggi tingkat pendapatan kita, tingkat kebajikan kita akan lebih tinggi, akan lebih naik. Dan inilah yang dibincangkan di dalam ekonomi. Ekonomi menyurus kepada persoalan tingkat kebajikan, kesejahteraan hidup kita. Jadi semua orang mesti tahu. Cuba kita lihat sebagai contohlah. Katakanlah kamu sekarang di tingkatan 6, umur 18 tahun. Apabila kamu tamat pengajian di peringkat universiti, kamu ada ijazah. Okey. Kamu nak kahwin, bukan? Sebagai manusia biasa, kamu nak kahwin. Dan orang biasa dia nak berumah tangga, hidup sebagai satu keluarga. Cuba bayangkan beginilah. Kamu masa sekolah, kamu ada girlfriend. Bila kamu dah tamat sekolah, kamu bersetuju dengan girlfriend kamu, cakap, baik kita kahwin. Girlfriend kamu akan jumpa mak kamu, cakap, mak, saya ada boyfriend dan kami nak kahwin. Persoalan apa yang ditanya oleh ibu kamu? Ibu bakal mertua kamu. Dia akan tanya, budak lelaki tu kerja apa? Kalau jawapannya ialah budak lelaki itu menganggur, maka mertua kamu akan tercengang. Menganggur? Kalau menganggur nanti macam mana hidup kamu? Dia terasa tergerak hati, lebih baik jangan kahwin. Pasal apabila kahwin nanti makin susah. Pasal menantunya tidak ada pendapatan, tidak boleh menjamin kebajikan anak dia. Tapi kalau kamu pendapatan berdaya ijazah yang tinggi, kamu kerja sebagai pensyarah, gaji mungkinlah 10,000. Atau doktor, gaji yang besar. Kamu ada girlfriend, kamu cakap dengan girlfriend kamu, kita dah kawan lama, baik, boleh tak kita kahwin? Girlfriend kamu akan bercakap dengan ibu dia, mak, aku ada boyfriend dan kami nak setuju nak kahwin. Ibu kamu akan tanya apa? Soalan pertama sekali akan ditanya, apa dia tanya? Budak tu kerja apa? Oh, dia seorang pensyarah, mak. Pensyarah di mana? Di Universiti Kebangsaan. Oh, dia akan terasa lega. Kalau ataupun dia kerja sebagai apa? Sebagai doktor. Di mana? Di Hospital Besar Kuala Lumpur. Jadi terfikir dalam fikiran ibu bakal mertua kamu itu, wah, anak aku akan dapat hidup senang, hidup bahagia, tingkat kebajikannya akan terjamin. Kerana menantu aku mempunyai pendapatan yang tinggi, dapat menyediakan kehidupan anak aku pada masa akan datang, dapat membina keluarga dengan lebih baik, lebih sempurna. Jadi
Keputusannya apa? Keputusannya adalah bila kamu nak kahwin. Dekat tempoh 2 tahun. 2 tahun apa dia tanya? Kenapa lama sangat? 6 bulan tidak boleh ke? Oh, dia cepat nak suruh kahwin anaknya kahwin. Mungkin dia takut bahawa boyfriendnya nanti kalau lama sangat dia cari lain. Dah kalang kabut jadinya. Ataupun kalau sebaliknya, kalau boyfriend kamu tu tidak ada kerja, tidak ada pendapatan, kamu cakap dengan dia, bila nak kahwin? 6 bulan lagi. 6 bulan lagi? Tak boleh ke lama lagi? Tangguhkan aja supaya anak tu, bakal menantunya tu boleh dapat kerja dan dapat pendapatan yang baik untuk menjamin tentang kehidupan anak dia. Nampak tu? Apa yang dibincangkan dalam ekonomi? Ialah tentang kebajikan, tingkat kebajikan itu. Jadi, saya harap saudara-saudari dapat melihat itu. Apabila kita bercakap tentang masalah ekonomi ataupun keadaan ekonomi, kita akan merujuk kepada secara langsung, tak langsung dalam fikiran kita, kita akan membincangkan masalah tingkat kebajikan. Lebih tinggi tingkat pendapatan, lebih tinggilah tingkat kebajikan pada lazimnya. Kerana terdapat kaitan yang rapat di antara tingkat pendapatan dengan tingkat kebajikan. Semakin tinggi tingkat pendapatannya, semakin tinggilah tingkat kebajikannya akan keselesaan hidupnya. Faham saudara-saudari? Mudahkan ekonomi. Apa yang diterangkan ini, inilah kehidupan kita dan inilah yang dikaji dalam ekonomi. Faham? Kalau faham, saya berhenti di sini. Kita sambung dalam kuliah yang ketiga pada masa depan. Terima kasih.